أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Surah Hud ayat 15 dan 16. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardain dakhalal jannata, atau kama qala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala anhuma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita, Nabi kita, Rasul kita, orang yang nak syafaat kita di akhirat lagi akan datang, tak lain tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di tengah malam ni kepada ahli keluarga Nabi dan para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di malam ni masih lagi Allah Taala limpah kurnia dia, dibagi peluang lagi ambo dan demo pak cik pak ngoh, ibu bapa di luar sana tu. Bagaimana kita berada di YouTube kita ataupun YouTube kita ni, Babo channel ni di malam ni, alhamdulillah bersama dengan ambo. Maka alhamdulillah malam ni kita akan hayati sikit-sikit berkenaan dengan alam akhirat ataupun Allah Taala keadaan duk cerita tentang kita lagi akan datang. Maka alhamdulillah malam ni sebagaimana berkenaan dengan hadis yang kita duk cerita 15 perkara, insya-Allah taala malam ni berakhirlah hadis yang riwayat oleh Ali bin Abi Talib, iaitu sepupu Nabi dan juga menantu Nabi, iaitu untuk lelakinya anak Nabi Fatimah.
Fatimah Zahra. Tu sebagaimana dia duk ceritanya, Nabi kata bila umatku ni buat 15 perkara ni, maka Nabi kata tunggulah bala, ataupun segeralah oleh balanya menipu. Maka kita mengaji dah 2 minggu lebih dah kena dengan hadis ni, kemungkinan ni malam ni insya-Allah taala kita akan habislah. Kita duduk di angka yang ke-13, 14. 15 perkara ni duduk di angka 13, 14, 15 malam ni. Tu insya-Allah taala ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian. Maka sebelum pada kita nak masuk ke hadis kita, nak masuk bicara tentang Rasulullah cerita di dalam hadis dia saat ini tu, mari kita dengar dulu 2 ayat daripada surah Hud yang Tuhan duk cerita keadaan orang hidup dunia ni duk kejar dunia. Duk kejar dunia, duk cari dunia, semata-mata dunia, dan juga perhiasan dunia. Tak ada kerja gapo, dia hidup dunia ni semata-mata hidup dia tu duk cari kesenangan dunia, kemewahan dunia dah. Dia tak padu kepada akhirat. Apa balasan Allah Taala duk cerita dalam surah Hud ayat 2 ayat ni. Ni kita pakat mari dengar belaka supaya kita dapat ubah sikap hidup kita. Sekira kita tak betul dengan yang Allah Ta'ala duk cerita dalam Quran dia ni, kita betul comel molek. Kerana kita masih menyawa lagi, masih hidup lagi ni. Masih kita bernafas lagi. Allah Ta'ala masih kera lagi, tak ambil lagi ni roh kita ni, tak cabut lagi. Begitu juga malam ni amo nak ceritanya satu hadis yang riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim kena dengan kelebihan semaya asar dan juga semaya subuh. Dua-dua semaya ni penting sekali. Sebagaimana amo baca saat ni hadis pandok sekali. Nabi kata man sallal bardain. Nabi kata man sallal bardain dakhalal jannata. Siapa dia semaya 2 waktu sejuk. Siapa dia semaya 2 sejuk, yakni 2 waktu yang sejuk kena tebang, kena kacau. Tu Nabi kata dakhalal jannata. Nascaya Allah Taala bubuh dalam syurga orang tu. Tengok pandok ya hadisnya. Tu kita akan cerita juga sikit sebanyak supaya kita hari ni kita nak kejarkan perkara-perkara yang membawa kita saat itu ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kita tak nak kena kecek gapo. Duduk di kedai kopi ke, duduk di rumah kita ke, duduk rumah saing kita ke, duduk di mana saja, kita kena kecek berkenaan dengan alam akhirat. Lebih-lebih lagi, iaitu bertaubat kepada Allah Ta'ala dan segera buat amal kita di hari ini. Itulah hari ini kena keceknya. Tak ada dah, tinggal sehari 2 dah kita ni. Ibarat kata matahari gak, kita duduk di waktu asar dah. Kita duduk di waktu asar dah kita ni. Bukan waktu zuhur, waktu asar. Ambo pocik panggah pun dimakilah. Duduk di waktu asar dah. Maka bila waktu asar ni akhir-akhir dia nak jumpa dengan maghrib, maka tak lain tak bukan matahari jatuh ke bumi. Matahari jatuh ke bumi, bila matahari tu raib, hilang di mata, itu dikatakan maghrib. Bila gelap mari ke, panggil maghrib. Maksudnya kita hari ni hampir-hampir dah. Umur 50 lebih, 60 lebih, 70 lebih. Hak 70 lebih tu hak panggil hak tu bui fisik panggil, bui fisik. Hak special dah. Hak special dah nak ayat kata kena beringat benar nak ayat kata. Kita kena kuatkan amal ibadat kita. Sebagaimana kita duk dengar tuan guru kita duk cerita dalam pengajian dia, dalam ilmu belajar dia, tu kita duk dengar berlaku dah. Azab akhirat esok macam mana, pertimbangan kita di akhirat esok, bayar cucu, bayar habis licin, nak ayat tu kita nyata satu persatu dari hari ni. Maka hari ni kita selesai benda tu biar kita pergi dengan cara selamat. Tu insya-Allah taala 2 waktu yang Nabi cerita lebihnya. Hadis banyak, ada 45 hadis. Hadis riwayat oleh Imam Bukhari, ada Bukhari saja, ada Muslim saja, ada Bukhari sekali dengan Muslim.
Tu. Dan hadis-hadis lain lagi banyak berkenaan dengan solat asar dan juga solat subuh. Dua-dua ni panggil kelebihan luar biasa. Tu. Maka sebelum pada tu kita tengok sebagaimana dalam surah Hud Tuhan kata, Tuhan cerita dalam suratul Hud, Tuhan kata, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini dua ayat, ibu-ibu, ayah-ayah sidang penonton sekalian. Apa maksud daripada dua ayat ini? Tuhan duk cerita orang yang mengejarkan ke dunia semata-mata. Bila dia mati esok ni, Allahu Akbar, tak ada gapo sekarang, tak ada gapo sekarang. Tidak ada balasan kebaikan dia di akhirat esok. Sehingga Tuhan royak tu apa yang mundur usaha di dunia dulu tak terpakai gapo sekarang habuk. Tak terpakai, tak jadi. Oh, kita ingat kata banyak dah. Ni hari kematian kita ni. Hari kematian kita, hari kita hilang di dunia ni. Hari orang usung kita pergi kubur ni. Allah, masuk kubur tengok tak ada gapo sekarang. Belahlah orang ni. Nasib tak beruntung ayat. Ni Tuhan duk ceritanya. Tengok Tuhan kata ni, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa-siapa saja yang hidup mau ke dunia siapa-siapa nak ke dunia saja, tak ada paling tengok ke akhirat. Pagi petang cari dunia, akhirat letak balik belakang. Ni keadaan nak ayat atau ibu-ibu, ayah-ayah. Ni Tuhan ayat sendiri dalam Quran ni. Amba tolong siapa, amba tolong menerangkan apa yang Allah Ta'ala cerita. Ni Tuhan kata, siapa-siapa saja yang hidup mau ke dunia Tuhan kata kena lagi, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Tengok Tuhan kata, Allah comel Tuhan kata, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan bui sempurna kanaknya. Jadi Tuhan royak tak apa, mu nak dunia pun tak apa, aku bui, bukan aku tak bui dah. Ni Tuhan royak sendiri dah dalam Quran ni. Sebab tu kita tengok hari ni sepatutnya Tuhan bui orang yang pergi sejik jelah. Kerana dia padu pada akhirat. Sepatutnya Tuhan sayang nak orang pergi sejik, orang suka buat khairat, buat kebaikan. Dah. Tuhan royak dah. Siapa dia kejar ke dunia siapa dia nak hidup ke dunia Tuhan royak dah. Aku sempurna. Aku sempurnakan amalan kamu hak munduk saat ni tu di dalam dunia ni. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Tu. Maka Allah Ta'ala akan beri sempurna kehendaknya. Tu. Lepas tu Tuhan kata pula, wahum fiha la yubkhasun. Tu. Orang tu yang duduk di dunia ni, tu orang yang duk kejar cari dunia ni, la yubkhasun. Tuhan kata aku tak beri rugi, aku tak beri rugi. Aku beri, tak apa, tak bosan. Aku beri sempurna. Mu nak gapo ambil lah. Sebab tu kita tengok di hari ni orang cari dunia ni kaya sungguh, kaya. Cuba tengok orang. Hak halal sama telah dah. Cari dengan cara halal tu sama telah dah Tuhan beri. Hak cara haram pun Tuhan beri. Kaya. Tuhan royak dah. Dah mu nak dunia sangat ke, aku beri aku sempurna, tak apa, tak rugi. Tak ada rugi, tak ada apa. Aku beri. Tuhan royak dah. Sebab tu kita tengok hari ni, bukan orang Islam saja, orang Melayu saja. Orang asing pun dimakilah.
Orang yang tak beriman kepada Allah Ta'ala, kaya raya, senilini nak ayat tu. Bahagia hidup Tuhan bui. Kandak-kandak yang kita mau hidup di dunia ni. Walaupun kita kejar dunia semata-mata dunia. Ni cuba tengok ibu-ibu ayah-ayah. Ni nak ayat. Tak kena heran kita. Sepatut tengok Allah Tuhan kesian lah orang tu susahnya dia. Duk pergi sejid semua, buat khairat semua, zikir zikir lah, baca Quran dia. Tapi Tuhan sesak ya. Tengok Tuhan, tengok. Tu. Ni Tuhan royak siap dah. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa-siapa yang nak kepada dunia wa zinataha dan perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Apa perhiasan dunia? Benda yang mencomelkan dunia, benda janguk dunia. Tak sempurna kita hidup dunia ni, kena ada lah perhiasan dia. Apa perhiasan dunia? Duit pitih kekayaan. Ada kereta baru, ada rumah baru, ada kebun banyak, ada apa segala-gala. Dia tak ada padu ke akhirat. Tuhan kata aku bui nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Nascaya aku sempurnakan apa saja kehendak-kehendakmu, amalan-amalan perbuatan kamu di dalam dunia ni. Wahum fiha la yubkhasun, padahal mereka itu dalam dunia ni la yubkhasun, tidak rugi. Allah Ta'ala tak merugikan orang ni. Mana boleh dapat kehendak-kehendak dia. Tengok hari ni kita tengok. Orang semata-mata dunia tak padu ke akhirat. Hidup. Bahkan dia lebih kaya daripada manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Lebih kaya, lebih seni, lebih apa. Cukup nak tu. Tapi Tuhan tak ada padu ni. Pakai luas kerak. Tak padu ke jemaah, tak padu ke semaya, tak padu ke berzikir, tak ada kecek, langsung tetap akhirat. Seolah-olah dia tak mati hidup dunia ni. Dah. Rambut hubah gi bubuh hina, rambut hubah buh hina hitam pula. 80 dah tapi nampak muda lagi, tak ada hubah sorak. Macam-macam nak ayat tu. Haning nak ayat tu Tuhan royak dalam Quran dah. Ni. Ni ambo cerita, Allah Taala ada cerita. Supaya kita pakat tahu belaka kata gening Allah Taala dah royak dah. Sebab tu kita tak kena heran dah. Nah, sepatutnya Allah Taala kena yakini kepada orang rajin buat amal lah. Dah. Sebaliknya orang buat amal ni pulaknya duk batuk je. Gi buat amal, gi bersejid, gi mana batuk kacau gi sejid juga bertukar, sakit lutut pun. Tengok. Allah tak ada beras nak makan, tak ada nasi nak makan, tak ada lauk nak makan pun tak apa. Tengok. Allah orang tak padu juga dengan segar degar tengok. Cuba tengok hari ni. Nah, dimaki orang kejar dunia nak ayat tu. Dengan gemuk, dengan lalu, dengan sehat, tak pernah sakit. Cuba tengok. Tuan tak ada semaya apa. Bila orang bank ngorek, mula kerja dia pun. Bila orang bank subuh, mula tidurlah dia pun. Cuba tengok. Tak ada semaya bank apa, tapi sehat lah. Peluh ceruk. Kalau pergi sejid tu, batuk lekeng, sekeh semua. Ni keadaan dia Tuhan buat manusia ni. Hanya cerdik bodoh kita lah. Maka Tuhan kata pula. Tuhan kata, ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illan nar. Ni jawab dia ni. Tuhan royak lah orang macam ni. Orang semacam ni dia hidup di dunia ni tak ada paling tengok kepada akhirat. Macam mana Tuhan kata? Ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang-orang tu ni, orang yang kejar dunia semata-mata ni, hendak cari ke dunia kehidupan, kesenangan dunia ni. Allazina laisa lahum fil akhirati illan nar. Ialah orang-orang yang tidak dapat di akhirat esok malaikat illan nar, malaikat neraka itu Tuhan kata. Orang ni di akhirat esok tak ada balasan dia, malaikat neraka. Ni ibu-ibu ayah-ayah Tuhan royak siap dah. Ni nak ayat. Biarlah kita. Sebab tu susah ko, payah ko, gapo ko nak ayat tersakit ko, kita ni kena tebang dengan akhirat. Kena tebang akhirat. Ni Tuhan ada royak kemewahan manusia hidup dunia.
Orang yang selalu kejar ke dunia cari kemewahan, terlupa kepada akhirat. Tuhan royak tak ada di akhirat esok, malaikat neraka ya. Malaikat neraka. Dia akan dapat balasan Allah Taala neraka. Tuhan royak siap dah neraka. Tak nak kira orang Melayu ke, orang bukan Melayu ke, tak nak kira. Ni Tuhan royak siap-siap dah. Lebih-lebih lagi nak ayat tu orang yang tak beriman kepada Allah Taala. Hak tu terai-terai dah. Ni. Ni Tuhan tak pilih orang dak. Tuhan royak dah. Tu. Lepas tu hak dia duk buat selama kening di dunia ni. Hak dia duk buat selama kening di dunia ni. Tuhan kata, wa habita ma sana'u fiha. Wa habita ma sana'u fiha. Tu. Dan gugurlah barang yang dia duk buat selama kening di dalam dunia. Tu. Tuhan kata gugurlah, tak terpakarlah ma sana'u fiha, barang yang dia duk buat di dunia selama kening ni. Hak dia ada usaha buat kerja buat dia di dunia ni selama kening ni. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan batil. Apa batil? Tak terpakar. Tak terpakarlah ma kanu ya'malun, akan barang yang adalah mereka itu berbuatnya dulu. Apa yang dia buat di dunia ni, apa panggil tak terpakar. Batil. Macam kita semaya itulah. Oh, semayamu ni batal dah. Tak terpakarlah semaya tu. Maksudnya tak laku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat lagi akan datang ni tidak ada habuai dia dah. Segala amalan yang dia kerja di dunia dulu ni sebelum dia mati tu tidak ada kegunaan apa-apa. Hanya peri-peri saja. Peri-peri saja nak ayat tu. Ni ibu-ibu, ayah-ayah nak ayat kata. Ni supaya macam lah kita tengok. Harta kita yang tak berjasa dengan akhirat ni, walau habis beratus-ratus ribu sekalipun, tak ada guna di akhirat esok. Tu. Tak ada guna di akhirat esok nak ayat tu. Nah, cuba kita tengok. Kita bagi tengok harta yang kita ada di hari ni. Ambo demo supaya lah. Nah, bukan ambo cerita demo saja dah, ambo pun dimakai. Nah, kita beli kereta ni berapa ratus ribu sebutir-sebutir nak ya. Sebiji kereta ni berapa ratus ribu. Berjuta lebih, 3 juta, 4 juta belalana. Adakah kita buat masjid habis sebanyak tu? Ni kita banding tengok tu. Tu. Situ kita reti tengok dah. Nak buat masjid nak habis 100 ribu, 200 ribu seorang ni. Tak nampak. Allahu Akbar. Tak nampak. Hak nak 300 dah tu 100 ya. Hak nak 100 20 kok ya. Tengok berasa saya. Sedangkan beli kereta asuran ya. Nak habis tu ni tahun asuran kereta tu berjuta. Belah-belah ribu sebulan nak ayat tu. Tapi cari boleh. Tak ada keruk, tak ada gapo. Tapi dia buat masjid. Allahu Akbar. Hasil ni kita banding tengok hari ni. Ni orang, kita tengok orang kita yang buat khairat. Dia buat khairat dah. Tapi perbezaan di antara kita buat khairat dengan kita beli benda-benda yang kita ingin saat ni tu, beza teruk. Satunya hak kita beli, hak kita nak ni ikhlas lah, hati dia nak lama dah ketak. Allah ikhlas dengan benda tu kita beli. Tapi bila kita nak khairat sejik ni, Allah payah. Ni. Sebab tu hamba nak cerita di lain-lain tempat pun gitulah. Cuba kita renung tengok. Cuba sama-sama kita renung tengok. Belum kita nak mati ni tak boleh ke 300 ribu, 400 ribu kita buat masjid. Kita kata 1000 lah suti masjid. 1000 suti masjid kita kata. Kalau 400 ribu berarti 400 buah masjid. Kita letak 1000 bak, 1000 kok. Kita kata suti masjid. Kita jariahnya. Ataupun sekolah tadika, ataupun sekolah tahfiz kita kata. Ataupun beli tanah kubur upamanya. Tu habis 400 ribu dalam hidup kita ni. Selama mana kita hidup di dunia Tuhan bui ni sebelum nak mati ni, habis 400 ribu. Tu. Kita berasa lagu mana? Kita berasa mancai ke tak? Kita berasa jiwa kita ni tenir ke tak?
Bila kita ada khairat 400,000, Allahu Akbar. Beruntung orang itu, beruntung. Tak ada dah. Nak kena kereta 7-800 hak biasa je baru. Kereta Tamada tu 7-800 tu kereta Tamada je. Kalau hak comel, hak canggih sikit, berjuta lebih. Tu kita beli boleh. Sedangkan kereta ni kita nak pakai sama tara je, hidup dunia je. Nak pergi situ, nak pergi sini je tu. Kemudahan sikit sangat je. Lepas tu sebentar. Tengok kita beli sama tangga tu beza. Hak nung kenderaan kita yang kekal abadi. Buat selama-lama nak ya tu. Tapi kita tak nampak nak sampai 400,000. Kita kau kaya kadang-kadang kau kupik pun ada. Setengah-setengah orang tu. Bila kaya dah kupik. Saya bakhil. Nak milik je. Kadang setengah orang tu pun kaya tak makan. Duk minum air hangat, duk minum air suai tu. Nak ya tu. Jadi jimat selajak hingga siapa? Harta kita tak boleh tolong kita di akhirat esok. Tak boleh tolong di akhirat esok nak ya. Allah sayangnya bila kita berada di alam barzakh. Bila kita sedar celak dalam alam akhirat, baru kita yakin 1%. Baru yakin 1%. Allah kenyataan satu persatu. Lepas so Allah sesalah. Apatah lagi sesasana. Nak buat gapo sesasan nak ya tu. Duk ngepek dalam kubur. Kalau aku bui pun tak ada luak mana. Tanah beratus-ratus rai hasil lah sebulan ni berapa ratus ribu. Berapa ratus ribu sebulan-bulan nak ya. Ni orang hak cidik dia mikir gitu. Ingat molek. Kalau kita nak senil lah. Kerana hak tempat kita nak pergi ni nak hidup lama-lama. Nak duduk selama-lama. Bukan nak hidup sebentar, nak hidup selama-lama. Kira molek lah. Tu. Bukan kena lebih lagi. Kita beli kereta 1 juta lebih, kena buat masjid habis 2 juta, 3 juta. Allahu Akbar. Keramat orang tu, keramat. Tu orang hak cidik sungguh. Nak tu. Ni bagi orang ada ni, hamba di cerita ni. Orang tak ada arah lah, dia berzikir lah. Dia bertobat dengan Tuhan, dia berzikir, dia baca Quran, dia belajar ilmu agama, selalu dia mengingati Allah Ta'ala dalam hidup dia. Gitu ya orang sesat. Orang sesat lagu tu. Sebab tu Nabi dia cerita malam Isra' Mi'raj tu, dia masuk tengok dalam syurga, dalam neraka tu. Hak tu dah gambaran yang Allah Ta'ala gambar kepada Nabi kita di malam Isra' dan Mi'raj. Malam Nabi naik ke langit tu. Tu. Nabi tengok dah. Nabi royak sesak dah. Dia pergi tengok dalam syurga, orang miskin, banyak sekali masuk syurga. Orang susah. Ni nyata ibu-ibu, ayah-ayah, ingat molek. Kalau kita orang kaya nak masuk surga, ingat molek, buatlah lebih banyak. Kerana tak luak. Bahkan hari kita mati tu, Allah, duit banyak. Tak nak luak. Kita duk makan, nak kena gak makan semuluk. Kita, bini kita, anak beranak kita nak habis apa kok sehari. Dengan pendapatan kita sehari-hari tu berapa puluh ribu masuk tu nak ya. Allahu Akbar. Nak makan ilmu seekor sehari tak habis lagi. Tapi kita tak makan, kita tak ada belanja kat jalan tu. Hanya sekadar kita berasa milik, hak kita. Sampai hari mati pun dah hak kita. Tapi hari mati tak ada hak demo dah. Orang usung kita tu hak demo berlaku. Tak boleh buat apa dah kita. Allah, tidak Nabi tak royak lah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ni lah orang pahala nak turut kita bersama dalam kubur esok. Nyata. Ni nak ayat tu kita nak berita buka macam mana. Tu Nabi dia cerita tu. Nabi kata aku pergi jengok. Ittala'tu fil jannati. Aku pergi jengok tengok di dalam syurga. Fara'aitu aksara min ahliha. Maka aku tengok kebanyakan, aku nampak kebanyakan ahlinya ahli syurga tu. Al-fuqara. Nabi kata, orang-orang miskin saja. Orang sesak lah banyak sekali masuk syurga. Ni ibu-ibu ingat molek. Kerana orang sesak ni ya orang hina. Orang sesak ni orang khabar diri. Ada juga sesak tak khabar diri pun ada. Hak tu nyanyo lah. Hak tu dengan topek jual kakung, lebih topek jual kakung lagi. Dengan topek dunia ni lebih topek lagi dah. Topek ni dia mewah tak dunia. Walaupun dia kena azab di akhirat esok. Ni dak kita. Duduk tak dunia dah lah. Kita susah. Lepas tu tak nak padu pula kau semaya. Semaya bel tak padu pula. Allah. 2 kali coraman ya tu. 2 kali kita susah. Susah dunia habis terik dah. Sesak habis sesak dah. Sesak habis dah. Tak ada dah. Bawa mati esok Allah. Bahangan neraka pula.
Tak ada hari bahagia. Orang kafir ni dia mewah tak dunia. Ikan baung besar dia beli. Hudai galah besar-besar dia makan. Ikan apa ni? Ikan bawah hok mahal, ikan mahal dia beli. Daging hok mahal dia beli makan. Mewah dia hidup dunia. Bila dia hidup di akhirat esok dia kena bakar dengan api neraka. Tapi dia pernah rasa nikmat dah di dunia. Kita ni tak. Duduk atas dunia ni susah dah. Allah nak boleh 100 200 pagi ni kat susahlah. Duduk dalam cuk sehar je susah nak tu. Tapi tak padu semaya bel. Tak padu semaya bel. Mati esok pula ayallah pula masuk kubur. Masuk kubur tu ayallah pula. Allah nyanyolah kena tapar di malaikat, kena godai, kena seksa nak ayat tu. Nah, kena palu semua seksa dalam kubur. Mula dalam kubur juga tak ada sup dah. Di mahsyar seksa pula. Akhir sekali dalam neraka. Apa lagi kita hidup dunia? Apa guna kita ada otak di hari ni kita tak mikir benda tu? Sebab ni nak ayat tu Nabi royak siap dah. Begitu juga Nabi dak cerita dalam neraka. Nabi kita tengok dalam neraka, Allah retina lah banyak sekali nak ayat tu. Banyak retina. Sebab tu hari ni orang retina yang sedar hari ni nak ayat tu. Ibu-ibu, ayah-ayah di hari ni nak ayat. Adik-adik kita, remaja kita, werung-werung kita tino ni. Ingat moleklah kita. Khabar diri katik. Khabar diri hari ni. Nabi royak terang-terang dah nak ayat tu. Ittala'tu finnar fara'aitu aksara min ahliha an-nisa. Nabi kata aku pergi tengok dalam neraka tu hai gambar kepada aku iaitu kebanyakan ahli neraka. Nabi kata ialah orang tino. Nabi dia jengok dalam neraka tu malam dia tengok tu. Ketika dia pergi Jibril bawa dia pergi ke neraka tu, Nabi dia tengok Allah ada 9 keadaan orang tino duk gatung dalam neraka. Hak kena gatung tu 9 gambar Hak ni kaki naik ke langit. Hak ni kepala naik ke langit. Hak ni kaki naik ke langit kena tambak ikat dengan tali. Hak tu cocok kok punggung. Besi panas daripada api neraka tu baik kok mulut. Hak tu curah air panas kok mulut tu baik kok punggung. Allah, Nabi teriak menangis nak ayat tu. Nabi cerita tu kepada Sayyidina Ali dengan Fatimah anak dia ni, teriak belai-belai menangis belai-belai. Ni Rasulullah nak ayat tu. Dia masih tergambar lagi di mata dia. Ni Nabi nak ayat tu, dia cerita kepada anak-anak dia. Dengan Sayyidina Ali dengan Fatimah. Mula-mula Nabi duk cerita ni. Tu. Sebab itulah nak cerita kata ini ayat yang Allah Ta'ala duk cerita orang yang kejar keduniaan dan juga perhiasan dunia. Wazinataha dan perhiasan dunia. Jadi benda-benda lah kekayaan dunia tu perhiasan dia. Orang yang pangkat. Orang yang ada tamneng tinggi-tinggi tak khabar dengan tamneng dia. Duk gila dengan tamneng dia. Gila. Dia beri pekat sikit duk gila dengan tamneng. Allah. Ingat molek kita. Kena sedar. Sebab tu Islam ni mengajar kita tak ada dah. Tak ada. Lembut je kita tengok. Allah tengok deh. Sebab tu no ayat tu. Islam ni tak ada dah. Kaya lah. Tamneng dah tinggi no ayat. Kena tawaduk. Kena merendah diri. Kau tinggi, kau kaya, kau rendah. Kau pakat tinggi, kau rendah. Kecik dengan orang tak nak sombong langsung. Tuhan nak sekali tu. Allah tu dah panggil hamba Allah yang beruntung no ayat hidup dunia no ayat. Bukan kata kau tinggi, kau ada pakat ni, kau teruk. Kau jijak orang, kau buat nyanyi kat orang, kau zalim kat orang. Bukan Islam. Itu bukan sifat. Bukan sifat orang Islam dah. Tengok Rasulullah lah. Orang nombor satu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tak ada dah. Nak cari mana nak ayat tu. Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun Nabi bawa agama ni. Ada tak Nabi bahasa takabur? Tak ada. Padahal dia orang nak lawan tak leh Rasulullah. Berapa kali peperangan? 83 kali peperangan semua. Nak ayat kata 83 kali peperangan Rasulullah kecil besar, jadi tak jadi nak ayat kata. Ada tak Rasulullah ada bahasa bangga? Bila benarnya Islam, ada tak Rasulullah tebuk dada duk. Akulah kedebel, akulah tua je. Tak ada. Makin benar, makin rendah.
Makin renik, makin lembut. Rasulullah nak ayat tu. Kecek. Hatu nak ayat kata Rasulullah. Tu perangai Islam nak ayat tu. Sebab tu kita jangan terlupa pada dasar Islam nak ayat tu. Sebab tu Islam ni agama comel sekali tak ada. Sebab tu kalau orang Islam, kalau kecek takabur, kecek menakir, kecek bahak, tak nak kecek dah. Ni bukan sifat. Bukan sifat orang Islam nak ayat tu. Kalau duk tengok, saya nak ayat, bukan sifat Islam nak ayat. Tak hanya hari. Jatuh gelebok, tawai habis. Haning ingat molek. Orang kita nak ayat. Tu ni Tuhan dah ayat. Tak ada dah. Ingatlah, ingat. Hari ni ambo pun ingat gitulah. Ambo pun ingat, sentiasa ingat ambo pun. Satu hari kita tak ada sini. Tak ada sini, tak ada tempat kita duduk ni. Muduk kapung-kapung, tak ada mu. Muduk Nara, kau duduk Taning, kau duduk Jala, kau duduk Bakok, kau duduk Amerika, kau duduk Australia, kau duduk Mekah, kau duduk Madinah, kau duduk di mana saja, negeri Arab, kau negeri mana kau. Satu hari mu akan tak ada di dunia. Ingat molek. Ni kita kena pegang molek. Kita akan berpindah. Kita akan berpindah. Sini bukan tempat kita. Bukan tempat kekal abadi kita dak. Bukan kesudahan kita dak. Permulaan kita di hari ni. Kau datu ya. Satu hari ambo akan tak ada ni. Ambo hadap kecek hari ni tak ada. Tak ada. Ni biiznillah tak ada satu hari tak ada. Tak boleh kecek tak ada dah. Ambo akan berpindah duduk di alam barzakh. Ni semua buat kita ni ajak. Tak sudah hagah lah siapa dia. Tak sudah bahasa tengok lah. Ingat molek. Hanya jasa mung tu lah mu akan tinggal. Kalau mu buat molek, maka molek lah. Tapi kalau mu buat huduh, mu buat tak comel, maka tinggal benda tak comel situlah. Allah Ta'ala catat siap belaka dah. Tak raib sikit habuk. Walau sepatah mu kata, walau sikit mu buat sekalipun, ada dalam penanda Allah Ta'ala siap dah. Tuhan akan balas di mahkamah dia lagi akan datang. Ingat molek. Sebab tu orang jahat ingat molek, orang jahat ingat molek. Ingat molek orang jahat, ingat molek. Tuhan akan mengadili di mahkamah dia lagi akan datang. Semua tu kita kena tanggungjawab berlaku. Ingat molek. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah nak cerita kata, kita kena sedar. 24 jam kita kena sedar di hari ni. Kita kena khabar. Kata kita ni siapa dia. Kita daripada mana nak pergi ke mana lagi akan datang. Lah ni kita duduk di mana? Lepas tu kita nak pergi ke mana pula? Hak tempat kita nak pergi tu gapo nama ada. Kita kena ingat molek. Tanah. Hulak akan makanmu satu hari. Kamu bersama dengan kain kafir dan lung. Lia lehak nak ya tu. Tika tu mu akan hancur lebuh bila mu berada di alam barzakh. Tapi bila tidak ada ganjaran, tidak ada pahala, tidak ada amalan yang soleh, mu akan susahlah ketika tu mundur di alam arwah. Susah habis-habis susah. Mu akan tepik dan mu akan berjerit. Mu akan minta tolong, tapi tak ada seorang pun yang nak tolong mu. Selain daripada amalan mu. Kalau mu tinggal amalan baik, maka dia tolonglah mu. Kalau tak ada amalan baik, maka dia tak tolong mu. Mundur situ siapa ke hari kiamat esok. Siapa ke tiup sangkala bakit daripada kubur ke mahsyar pula. Hani ibu-ibu ayah ingat molek lah. Amo selalu mengingati benda ni. Tak ada dah. Kerana benda ni lah mematahkan jiwa jahat kita. Nafsu jahat kita hak ni dah. Kalau bahasa tenggak, bahasa apa ingat molek. Allahu Akbar. Tengok Tuhan ada royak dalam ayat Quran. Usul asal kejadian kita ni. Usul asal kejadian kita ni Tuhan ada royak. Allah. Macam-macam nak ayat tu. Usul asal kejadian kita. Dalam Quran Tuhan royak banyak. Dalam surah Taha, ayat yang ke-55 Tuhan ada royak pasal usul kejadian kita. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu dalam surah Taha ayat 55. Minha khalaqnakum, daripada tanah aku jadikan kamu. Tuhan kata aku buatmu dengan tanah. Wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah juga aku kembalikan kamu. Aku buat kelik kamu, aku akan kamu dalam tanah juga. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah tu juga aku buat tubikmu kali yang lain pula. Yang ni bakit daripada kubur dalam tanah tu lah nak bakit daripada masa esok. Ni kita ni asal tanah. Asal tanah, kelik tanah, tubik dalam tanah pula. Tu Nabi dah royak siap dah. Tak ada siapa dia lebih. Tak ada tu hewak dengan permata, tak ada seorang hebuk. Kata tu kemenih situlah tu hewak dengan mata zemeruk. Tu naik bedek nu buat dengan mata delima.
Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Han tu ada royak dah. Allahu akbar. Deh. Lepas tu royak banyak dari surah An-Nahli, dari surah Ghafir. Tu royak wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tuhan kata aku waktu bik mung daripada perut-perut mek mung dulu ni, masa mek mung beranak ke mung dulu tu. Tuhan kata la ta'lamuna syai'a. Mung tak tahu gapo sekarang. Mung tak leh kecek, tak tahu gapo sekarang. Mung budak merah kiang. Tahu kiang ya. Tuhan royak dah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Tuhan kata dan kami jadikan kamu saat itu. Tuhan jadi kepada kita ni as-sam'a, akal pendengaran. Lama Tuhan wi dah didengar telinga kita. Wal absar, lama-lama Tuhan buka mata kita wi nampak. Wal afidah, dan juga Tuhan wi hati otak kita. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu tu bersyukur kepada Taala. Ni Tuhan ada royak hak Tuhan kejadian kita royak tu. Ni tak ada gapo kita. Tu sebab tu dah royak tu deh. Orang ngaji tasawuf, orang ngaji ilmu tasawuf, dia selalu ingat kepada Taala. Dia selalu menangis dengan Allah Taala. Dia selalu sedar diri dia, ke mana dia duduk, di mana dia duduk dan ke mana dia akan pergi. Dan usul asal dia daripada mana? Allah, tulai belulai dia ni daripada mana? Ya, tak ada kena tenggak, tak ada kena tenggak dah. Ya, tak ada. Tu hewi penyai ya. Hidup dunia ni tu hewi penyai ya. Ibarat kata gitulah. Bila mu mati, gerai tanah mung tu nama orang lain pula. Hak hari ni nama mung tu. Tanah pitu, tanah apa semua tu. Ayat tu. Nama mung belaka. Tapi bila hari mu mati, lepas pada tu tak berapa bulan, orang akan saling lah tanah, nama mung tu. Tu hari penyai ya. Sebab itulah penyemai Tuhan ni kita kena guna, kena dengan keadaan, dengan ilmu agama, dengan apa ni, dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Tu ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian. Kita bukakan fikiran kita di malam ni supaya kita insaf, supaya kita muhasabahkan diri kita, supaya kita patuh dengan ajaran Islam, dengan apa yang kita dengar, apa yang kita belajar di malam ni. Itulah ayat tu. Bukan kata demo dah, hamba sendiri nak ayat. Hamba sendiri macam tu lah. Ni nak ayat tu. Sebab selalu hamba sebut benda-benda lagu ni supaya nak menyedarkan diri kita. Kalau duk bahasa ego, duk bahasa tenggok, duk bahasa kelebih, habis. Tak ada. Kita hari ni lembut lebih lembut. Lembut ke lembut nak ayat tu. Rendah ke rendah. Ni ayat. Ingat molek lah. Pada kita mikir dulu ya. Dulu kalau kita muda dengan cakap hanelai nak ya tu kelebih bila learning Allah mata kelabu tak ada dah. Dia batul ke habis dah kekuatanmu. Habis dah mu nak masuk lubang kubur dah. Tu. Apa hak mu duk buat dulu tu hai royak dah. Tu wahabita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Akan gugur dan tak sepakarlah apa hak mu buat di masa dulu. Kalau tak kena dengan ladas Islam, tak kena dengan cara-cara Islam, ajaran Islam ya. Tak ada pakai apa saja. Wahabita ma sana'u. Han itu ada cerita ibu-ibu ayah-ayah. Sebab itulah kita kena banyak muhasabah diri kita. Habis itu kita mari tengoklah apa ni? Hadis Nabi yang cerita 15 perkara tu. Tu insya-Allah taala. Baik. Sebagaimana Nabi kata, aku yang ke-13 malam ni kita akan bercaranya. Nabi kata kan, malam minggu kemarin, minggu telah lepas. Malam satu lepas dah tu kita cerita berkenaan dengan 11-12. Wasyuribatil khumur. Nabi kata, banyak orang mabuk. Nabi kata lagi akan datang ni, umatku ni banyak mabuk. Yang ni mabuk ni ada 100 tempat. Diminumkan arak. Manusia ni banyak minum arak. Kita panggil lah ni mabuk lah. Walau bukan arak pun mabuk. Sama je dengan arak. Sama dengan arak nak ayat tu. Pahak Nabi cerita ni betul tak betul? Tu betul juga dah. Lebih pada 100%. Hari ni nak cari tempat mana, kampung mana yang tidak ada mabuk.
Ni nak ayat. Yang mana kita belum pada jadi mabuk ni, kita tak pernah sila, tak pernah tasawur di otak kita. Tak pernah bergambar daripada zihin kita ni, kata nak jadi macam ni di hari ni. Tapi sedangkan Nabi royak siap dah. Nabi royak 1400 tahun dah kata umatku lagi akan datang ni akan banyak mabuk. Tapi kita tak nampak benda tu. Apa? Allah mari bala dengan daun ketung. Mari bala dengan daun ketung. Daun terai tak apa. Daun dokong tak apa, daun pinir tak apa. Allah tak ada nampak sikit habuk kata daun ketung nak jadi bala kepada umat. Ni ibu-ibu ayah-ayah nak ayat. Nabi royak 1400 tahun dah. Tapi kita sebelum pada berlaku benda ni nak jadi lagu ni tak tergambar di zihin kita, tak tergambar di otak kita kata benda ni nak jadi bala kepada kita di hari ni. Ni ayat. Sebab tu Nabi ni dia bersifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik betul benar Nabi kita. Dia cerita 1400 tahun, hari ni lepau. Kena sebutir. Cuba tengok. Dengan Yaba lagi, dengan Soleng lagi, dengan Yai lagi, Yais lagi, ada berlaku. Dengan Ketung lagi, ada berlaku. Semua tu mabuk kaya berlaku. Tengok. Lepas tu di hadis lain Nabi kata macam mana pula? Ada hadis lain Nabi kata apa? Umatku ni kaya tapi tak nama arak. Tu. Lam yusammuna bismiha. Tidak menama mereka itu akan namanya nama arak. Tak nama arak. Orang dulu sebut tak mabuk ke arak lah. Arak ni memabukkan kita. Orang yang minum, arak ni memabukkan otak orang minum. Mabuk ni arak yang zaman dulunya terkenal. Masa jahiliah ke, masa mana ke, sampai ke hari ni arak. Hanya jenis-jenis dia. Hak ni kasbuk, hak ni regency, hak ni cak padi. Ada berlaku nak ya. Jenis dia, hak ni tuak masa. Nama dia gitu ya. Tapi hari ni Allahu Akbar. Nabi kata tak nama arak. Sedangkan benda tu mabuk. Dia tak nama arak. Ni nak ayat Nabi royak dah. Hari ni tengok nama arak tak? Dah nama ketung. Nama Soleng. Nama Yaba, nama Kuda, nama Yais. Tengok nama. Tak ada nama arak, ada. Ni nak ayat Nabi royak hari tu, hari ni kita boleh tengok kenyataan dan juga kebenaran yang Nabi kita ucap di masa dulu nak ayat tu. Ni tanda kata Nabi kita ni sebenar. Ni mukjizat Rasulullah. Ni yang Tuhan beri pada dia, sifat rasul-rasul, para rasul, sidik, benar dalam segala. Dalam perkataan dia benar, dalam perbuatan dia pun benar. Ni Nabi kita nak ya. Ucapan dia gapo semua tu benar berlaku. Tu. Malam ni kita caranya wattukhizatil qiyanu. Aku yang ketiga belah. Nabi kata bila umatku berlaku benda ni, segeralah bala. Apa dimaksudkan wattukhizatil qiyan? Wattukhizatil qiyan, bahasa kita kata umatku lagi akan datang, dia akan sanjung menyanyung. Siapa dia tu? Panggil bita pilih. Orang-orang ternama di dalam pelakon ni atau penyanyi kita panggil pasal ibu kata artis. Kalau Malaysia ni dia kata artis. Kalau sini kita panggil apa? Dara nak rong nak sedeng. Dara nak rong nak sedeng nak ya tu. Bita pilih. Bahasa Melayu panggil bita pilih. Jadi pelakon ya tu. Tengok terbalik. Dulu orang melia Islam, orang melia Rasul, melia sahabat-sahabat. Melia pada alim-alim ulama. Sejak daripada Rasul turun-menurun mari sampai kita hari ni orang melia kepada alim ulama. Sebab tu tok guru dulu orang melia, orang sanjung tinggi melia, orang hormati. Tok guru kerana dia warisan daripada nabi-nabi. Dia orang makin saka daripada nabi-nabi lagi dah. Tengok Nabi kita hijrah sampai Madinah. Lagu mana sambut teh orang Madinah? Macam mana sambut teh orang Muhajirin, orang Ansar bila Nabi sampai Madinah? Tala'al badru alaina. Sambut lawi macam-macam kata Nabi, puji Nabi. Tala'al badru alaina. Naik dah bulan purnama.
Bulan purnama mari dah, naik dah. Ibarat Nabi kita bulan purnama. Cuba tengok bulan 6 lagu mana. Cerah macam mana? Allahu Akbar. Lebih besar badai lagi. Allah, kuning, cerah, sejuk mata tengok. Tu ibarat kata Nabi kita ni bulan purnama. Tu puji Nabi kita hari penyambut Rasulullah. Dengan gong genai, dengan pedai, dengan gapo hari tu. Hari Nabi kita sapa ke Madinah nak ayat tu. Allahu Akbar. Tu baik habis tua muda kecil besar nak ayat tu. Tengok Rasulullah menyambut Rasulullah. Tu nak ayat hormat Rasulullah. Rasulullah duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sekelamin dengan mak Ayyub dia. Sebulan Nabi duduk situ nak ayat tu. Allahu Akbar. Pakat nak pergi Nabi, pakat nak pergi makan ke Nabi lah. Tak ada dah. Mana kau duk kenal kata Muhammad bawa agama sebenar mana kau? Orang comel, orang molek, orang berjuruh nak ayat. Allah hari Nabi kita sampai Madinah habis-habis nak ayat tu. Sambut riuh nak ayat tu. Nabi kita nak ayat. Hari maki kita apa ni hari kedia gini apa? Alim ulama nak ayat tu. Alim ulama orang sanjungi nak ayat tu. Zaman dulu nak ayat tu Allahu Akbar. Sebut kata orang alim mari ke rumah kampung mari tegur Allah. Orang kampung tak ada arwah nak ayat tu. Kalau tutup guru naik semaya atas rumah dia, beradu di rumah dia ni, kat Allah. Macam bawa rahmat dah. Nak ayat dulu. Nah, cuba tengok orang dulu. Tu guru nak ambil semaya, dia tolong cebok wigih. Tolong cucu untuk guru. Allah, mujurnya. Tok guru kata nak semaya di rumah boleh dah ni. Allah naik dulu. Nak ayat tu. Allah, sanjung tinggi untuk guru nak ayat. Tak usah kata bukan makan ni saja tak. Tu perbuatan orang-orang dulu sambut tok guru nak ajak kemuliaan. Ya mari daripada Rasul lagi. Mari daripada para sahabat. Sahabat buat dengan Rasul lagu mana? Para sahabat dia buat dengan Rasulullah lagu mana? Tu. Kehormatan Rasulullah. Masa sahabat lagu mana? Allahu Akbar. Tak ada dah nak ayat tu. Tu contoh nak ayat tu. Bawa orang belakang tu dengan alim ulama, tu nak ayat tu. Masa Nabi kita duduk situ. Tu. Macam-macam nak ayat tu. Tu. Kita dulu pun lagu tu lah. Tutup guru dulu nak ayat tu. Sedekah buah ni. Ikan uai besar panggil tok guru. Ikan baung besar panggil tok guru. Buah timun besar panggil tok guru. Kalau tok guru tak ada nak kerja, dia mengajar. Dia tak ada nak buat padi, tak ada nak motong, tak ada nak buat sungkrok. Kerana dia duk baca kitab kepada anak-anak buah. Duk menyapakan ilmu Allah kepada manusia. Duk berdakwah. Duk menyapa. Balighu anni walau ayah. Suruh siapa. Baca juga nak tinggal dia mati tok guru. Ada boleh anak murid dia pula buka pondok pula. Tempat belajar. Jamin dulu nak ayat. Ni nak ayat kata. Bertupuk. Siapa pondok tu pun buat cara seperti Rasulullah juga. Pondok tu guru tu nak ayat tu. Buat semacam Rasulullah juga. Cara mengajar Rasulullah juga. Cara mengajar talaki, panggil talaki, depan. Depan, berhadap depan, sama depan. Tok guru duduk depan, anak murid duduk keliling tu. Supaya tok pakir duduk mengaji tu. Supaya tok pakir duduk mengaji pondok tu. Tu Rasulullah. Ada ngaji atas meja kaki berayung tu, hak baru dah. Hak sebenar duduk selon. Tok guru pun duduk selon, anak murid pun duduk selon. Tu Nabi kita mengajar di Madinah dulu nak ayat tu. Tu keadaan nak ayat tu. Lepas tu tepat rumah Nabi, rumah Siti Aisyah, rapat dengan bala, rapat dengan masjid. Buka pintu masuk masjid, buka pintu masuk rumah dia. Tu Nabi nak ayat kata dia hari ni. Tok guru pun klik mari. Buka pondok lagu tu juga. Wak bala rapat dengan rumah dia. Bila pelajar, bila tok pakir tu bel sudah qomat, baru tok guru mari buka pintu, perut masuk dia bala. Tu. Qomat sudah semaya selalu paling. Sudah wirid, sudah gapo berdoa siap, paling juga buka kitab selalu dah. Perau. Supaya Rasulullah. Supaya Rasulullah berhadap belagu pada lutut nak ayat tu. Ni nak ayat suasana Rasulullah. Siapa ke kita ke dia ni? Ni nak ayat tu dulu. Tapi Nabi kata lagi akan datang ni umatku ni akan jadi gini. Gapo jadi gini? Wattu khizatil qiyan
umatku lagi akan datang akan sanjung tinggi kepada darah-darah nak rong nak sedeng artis-artis tu Nabi royak. Betul tak dengan Nabi royak di hari ni? Masa kita hidup lagi, ambo hidup lagi, ambo boleh tengok dengan mata, boleh dengar dengan telinga, boleh tengok kebenaran yang Rasulullah cerita hari ni. Betul ke tak dengan Nabi kata? Kata umat dia ni sanjungnya kepada ialah pelakon penyanyi hari ni. Sungguh ke tak umat hari ni? Hari ni kita menyaksi sendiri, tak kena ambo cerita. Macam mana tempat kita dah hari ni? Setahun sekali darah-darah mari di sini tempat kita ni. Lagu mana keadaan umat Muhammad, lagu mana? Allahu Akbar. Sejak. Habis oleh kampung ayat tu. Senyap. Malai darah mari. Bila ngang kacak gak wi. Dah 10 hari 10 malam. Semalam ni tu 2 orang darah bakok mari. Darah bakok mari 2 orang semalam ni, 3 orang semalam ni, macam-macam lah. Siapa ke habis musim dia, habis masa dia 10 hari 10 malam tu gak wi, tunggulah. Nak Melayu saja. Umat Nabi Muhammad belaka duduk dapat panggung. Duduk dapat panggung tu umat Nabi Muhammad belaka duduk you tahu dah semaya bed tahu dah. Ngorik mana isun mana tak tahu dah. Duduk dapat panggung. Lepas asar tu penuh dah. Darah tak tahu duduk mana lagi, makan nasi lagi tahu darah. Duduk di mana tahu dah kira. Oh masuk dah tak ada apa dah. Tempat letak mutu habis. Penuh. Tempat letak kereta penuh. Tempat parking motor, parking kereta ni penuh. Ramah sungguh lah. Lepas tu bertepik pula, bertepik. Bila darah tu kecek sepatah 2 patah, Allahu Akbar. Ni hak amba tahu dah nak ayat. Hak amba tahu kenyataan nak ayat tu. Bila darah tu bawa apa ni? Pergi mikrofon dia tu ucapkan kepada penonton dia tu saat ni tu, Allahu Akbar. Macam masa satu dah. Wih, tak tahu apa nama dah macam orang satu. Tak tahu dah lagu mana. Ni ayat kenyataan di hari ni ayat. Bukan amba dak bahah-bahah undak lah tu. Tu sebelum pada penyakit Covid ni. Hak amba dak tengoknya. Hak amba dak tengok anak Melayu kita dah hari ni ayat tu. Allah penuh. Tapi malam mengajar, malam kuliah tak ada. Malam ceramah besar-besar pun tak ada. Ni nak ayat tu. Malah darah mari ke Allahu Akbar. Siapa jijok. Siapa tindih menindih. Siapa mati pun boleh jadi ada. Ni nak ayat kata. Luka parah nak ayat tu. Siapa tangga tu? Sakit nak ayat tu. Tindih. Muda-mudi nak ayat Allah. Muda-mudi tak khabar apa dah. Gerak. Serai masuk dapat panggung tu. Apa tu? Nak salah dengan darah. Nak cik hand dengan darah. Nak pegang tangi nak ayat tu. Allah. Orang yang boleh pegang tangi tu kok. 4 bulan dia royak lagi. Ni nak ayat orang kita dah hari ni. Nabi dah royak dah. Nabi dah royak dah. Allahu Akbar. Tengok di hari ni. Sebab itulah kita tengok sini hak Nabi duk cerita ni. Hak 1400 tahun dah Nabi cerita ni. Hari ni baru berlaku ni. Kita reti kata ni dah tanda-tanda akhir zaman. Akhir dah kita hidup di hari ni nak ayat. Kita duduk di penghujung dah. Penghujung nak ayat tu. Teruk dah kita. Pasak teruk dah. Rusak teruk. Punah teruk dah kita hari ni nak ayat tu. Tak khabar dah. Terbalik habis. Duk kasih ke tok guru, duk kasih kepada kiai-kiai, duk kasih kepada doktor-doktor agama nak ayat tu. Habis terbalik habis. Terbalik habis. Duk kasih kepada tok-tok babah, habis licin. Orang tak berhadu dah. Bahkan ulama-ulama dicaci maki nak ayat tu. Dicaci maki dah hari ni nak ayat tu. Memeliorkan artis-artis. Ulama-ulama dicaci maki. Kata huduh-huduh nak ayat kepada tok guru. Kata huduh-huduh kepada orang-orang alim nak ayat tu. Dia hari ni nak ayat. Ni umat zaman sekarang lah ni nak ayat. Nabi ayat dah. Pas benda ni timbul dah lagi. Timbul siap dah. Tak ada ragu-ragu, tak ada wawih dah. Terang nak ayat. Nyata berbaris. Tu nak ayat ibu-ibu, ayah-ayah, pocik-pocik, sidang penonton sekalian. Ni keadaan kita dah hari ni. Memang hak Nabi dah ayat. Wattu khizatil qiyan. Tu. Wattu khizatil qiyan. Nak ayat kata. Tu. Para-para artis disanjung-sanjung. Para-para artis disanjung-sanjung.
Ni kita panggil artis dah. Penyanyi ko, pelakon ko, Allah tak ada lah. Ni nyata tempat kita ni lain tak tahu lah apa pun. Lain tak tahu lah. Ni tempat kita nyata sekali nak ayat tu. Ni anak ni lah panggil umat Nabi Muhammad tempat kita nak ayat tu. Neh, disanyu-sanyu. Amo rasa di Makkah juga. Macam hok dok berlaku di Mekah di mana tu Macam penyanyi-penyanyi hok dok buat apa ni konsert tu. Di Judah katanya panggil penyanyi-penyanyi dunia mari buat panggung besar duk menyanyi situ tu, duk terlanyar situ tu, rambut panjang lopak dong dengan gitar dengan apa tu. Allahu akbar. Tengok paha orang duk dapat tu lagu mana, Allah berdecak je peluh belengah habis tiap mana. Hani ayat gila habis licin ayat tu. Hani bukan tempat kita saja dak tu. Tu Saudi ayat tu, Mekah tu. Disko halal pun ada nak ayat tu. Allahu akbar. Habis dah kita hari ni nak ayat tu. Tak sudah bangga dengan Mekah lah. Tak sudah bangga dengan Saudi lah nak ayat tu. Hari ni habis licin sedunia dah. Habis tunggu kiamat dah kita. Tunggu kiamat dah nak ayat tu. Tunggu kiamat hari ni dah. Macam-macam orang Tino bawa teksi. Orang Tino kutip 6 Allahu akbar. Hok asal duduk di rumah, duduk asal nak ayat tu. Nah, orang Tino di Saudi nak ayat tu. Allah pakar tutup habis licin ayat sebelum pada ni. Hari ni habis licin kucalana habis dah. Tak ada bangga dah nak ayat tu hari ni. Tak sedap kecek lah. Buku Saudi, buku gapo tak ada pun oleh dah. Illa taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tu nak ayat garis hak Islam nak ayat tu hari ni. Habis dah. Dulu kita duk bangga-bangga dengan Saudi, duk bangga-bangga dengan Mekah nak ayat tu. Tak ada. Lah ni ada Baitillah, diri Masjid Haram dengan Madinah tu. Tu nak ayat tu. Isi Saudi ni tak ada jalan dah. Tak ada jalan dah nak ayat tu. Tu. Masuk setan iblis dah. Ni keadaan kita dah hari ni. Yang ke-14-nya Nabi kata wal ma'azif. Apa bahasa kita wal ma'azif? Apa panggil Muzik ni banyak. Banyak dimain. Banyak dimain. Muzik ni banyak dimain. Don't teri. Pasal tengok hari ni. Kena tak kan Nabi kata orang ni? Orang ni orang suka muzik. Nah, Allah muzik hari ni nak ayat tak nak kecek dah. Hak pemuda-mudi ni tak nak kecek dah. Sumat dalam telinga tu gak. Dah engguk situ. Suka muzik. Suka lagu-lagu, suka irama-irama ayat tu. Nah, habis. Tu. Nah, doa-doa, selawat-selawat, ayat-ayat Quran dijadi nyanyi belaka, menyanyi belaka. Muzik belaka nak ayat tu hari ni. Hari Nabi royak dah tengok. Bukan nak hafal ingat apa tu tak. Jadi anasik. Jadi muzik nak ayat tu. Jadi irama ayat tu, jadi nyanyi ni ayat-ayat Quran ayat tu. Allahu akbar. Ni Nabi royak dah. Yang ke-15 Nabi kata wala ana akhiru hadhil ummati awwalaha. Wala ana akhiru hadhil ummati awwalaha. Cerita laknat menyupah oleh akhir ini umat akan awal umat. Umat Jamil Learning suka cerita laknat supah kepada umat Jamil dulu. Tu. Umat Jamil dulu. Betul tak hari ni? Hani dikatakan nah, umat di hari ni suka cerita, suka salah orang-orang Jamil dulu. Lebih-lebih lagi aling-aling ulama. Aling-aling ulama hok nyata sekali hari ni. Nyata sekali hari ni nak ayat tu. Menyalahkan orang-orang dulu. Nah, menyalah orang-orang dulu nak ayat tu. Orang sebelum pada kita. Orang yang lebih aling pada kita. Hari ni banyak umat di hari ni. Ni, umat di hari ni nak ayat tu, dia laknat iaitu umat di masa dulu, Apa panggil generasi akhir bagi umat ini menyalahi generasi pertama masa-masa sahabat dulu. Tu, generasi pertama. Generasi akhir pergi menyalahi, pergi kata salah orang Jamil dulu nak ayat tu. Ni banyak sekali hari ni kita dengar tengok. Orang tu si pakai aling ulama.
Nak pakai Quran sendiri, nak pakai hadis sendiri. Tengok, lebar dia nak ya tu. Allahu Akbar. Metonyo. Ilmu tak ada seketok kali. Pandai kecil arak telo-telo sepabu tiung dia. Tapi Allahu Akbar meleting nak ya tu. Tak si pakai aling ulama. Tak si turut syafi'ing orang je. Kita pun orang juga. Oh, nak ya tu. Nah, tu tak si pakai aling ulama. Itu ayat tu. Nah, antum rijal wa nahnu rijal. Ayat tu Allah perasan ayat tu. Han ayat. Cerita banyak tak sipakan ni banyak sekali hari ni ayat tu. Hani satu benda yang Nabi cerita masa dulu dah. 1400 tahun lagu ni akan berlakunya. Hari ni dah berlaku dah. Berlaku dah. Oh, berlaku dah. Kita tengok di hari ni ada Allahu Akbar. Aling ulama nak bahas habis dah. Habis dah dia bahas nak tu. Nah, tak usah kata masuk sahabat. Masuk aling ulama ni. Bahas belaka dah. Dalam ayat Quran 30 juz tu bakal gecek habis dah. Ahli-ahli mufassirin mari habis dah. Siapa tafsir fiqh, tafsir tasawuf, tafsir hakikat, tafsir sains. Ada belaka tafsir. Tafsir sains, cara sains, ayat wisyasa, tafsir cara wisyasa, ayat tu. Allah, tafsir cara balaghah, cara balaghah. Ibarat Quran lagu seko habis kita tafsir. Mari dia si baru ni, oh, tak sepakat, habis. Beri makin juga hadis no ayat tu. Allahu Akbar. Nak pakai hadis mentong-tong, tak si pakai aling ulama. Ya pandai nak ayat tu. Pandai buh makna jelah. Hani nak ayat tu. Allahu Akbar tengok. Nah, ada setengah tu tak si pakai, tak si bermazhab. Tak ada wajib mazhab. Nak ayat tu. Tengok nak ayat tu. Geno boleh Ibnu Hajar, boleh Bukhari sendiri dia ayat tu dia ni mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi. Nak ayat kata. Hak puak-puak duk syarah hadis-hadis Bukhari, hadis Muslim ni. Bukhari sendiri tuai hadis tu. Dia kata dia ni Syafi'i. Dia ni mazhab Syafi'i. Dia ikut mazhab Syafi'i. Cuba tengok. Okey. Datang kita hak dia ni kat pelik sungguh. Allah hagah lah bertenggak nak ayat tu. Ni ayat. Hak Nabi ayat dah kata nak kucalana di hari ni ayat. Ni tengok. Ni duduk disedar tak sedar. Orang terdapat hidayat tak hidayat daripada Allah Ta'ala. Ni kita patut memikir hari ni. Kata macam mana kita ni? Macam mana kita di hari ni? Betul tak dengan Nabi kau ayat hadis ni? Ni nak ayat. Maka Nabi kata apa? Bila keadaan 15 ni. 15 perkara Nabi kata. Apa Nabi kata? Falyartaqibu 'inda zalika rihan hamra au khasfan au maskhan. Maka Nabi kata, tunggulah. Tu. Nah, Nabi katanya, falyartaqibu 'inda zalik. Tu. Bila umatku saat ni tu jadi gitu dah. Tu. Buat 15 perkara tu. Maka bala saat ni tu, bala mesti akan turun kepada umatku. Ada mereka itu. Apa nama tu? Tiga tu, rihan hamra. Yang ni angin merah. Au khasfan. Ataupun gepar bumi. Au maskhan. Ataupun berubah menjadi makhluk lain. Yang ni berubah rupa jadi benda lain orang ni. Orang hak berlaku benda ni nak ayat tu. Jadi benda lain. 3 perkara Nabi kata, rihan hamra au khasfan au maskhan. Ni 3 perkara. Sama ada panggil rihan hamra, angin merah. Apa dimaksudkan angin merah? Iaitu kena kepada penyakit. Orang ni akan ditipukan penyakit apa? Penyakit lembek. Penyakit lembek. Kita panggil penyakit amapat. Amaprut. Tu panggil rihan hamra. Sebab tu kita tengok hari ni banyak orang jadi penyakit lembek ni banyak sekali.
Orang kena angin merah ni lah. Kena angin merah ni lah. Sebab tu dia ada doa khusus. Kalau tengok. Nah, insya-Allah kita tengok sikit lagi kita akan baca doa tu. Amun nak ambil doa angin merah ni. Sebagaimana peristiwa yang berlaku angin merah ni nah, yang Nabi kita suruh baca doa tu walaupun sekali dalam umur hidup ni kita nak baca juga. Kerana benda ni yang berlaku di masa Nabi Sulaiman lagi. Nabi Sulaiman ni duk kecek dengan riham hamra. Iblis yang Tuhan merupa dia besar. Sampai Nabi Sulaiman takut. Sehingga malaikat kata jangan takut. Mu tanya kecek dengan dia apa nama? Tu masa dulu no ayat kata. Tu. Maka dia cerita dah. Riham hamra kata aku ni tak mati. Buatlah lagu mana nak bunuh tak mati. Tu. Maka cerita Riham hamra ni ayat tu Nabi kita dia mati dengan apa? Dengan doa saat ni. Dia ada doa khusus. Doa capak untuk Riham hamra. Sebab tu kita nak baca supaya Tuhan ni menjauhkan kita daripada kena penyakit lembek. Tak kena penyakit amapat, perut kita. Sebab tu ibu-ibu ayah-ayah, nah kita kena baca doa tu. Insya-Allah hamba akan cari, hamba akan baca supaya kita bakal dengar belaka. Nah, bakal carilah insya-Allah taala dalam kitab-kitab semua dalam azkar-azkar kemungkinan ni ada. Ada banyak ayat tu kita bakal bacalah. Baca sekali tak apa dalam umur kita baca sekali ya. Nah ayat tu. Nah ayat tu bahaya tak bahaya penyakit ni ayat tu. Tu. Nah. Pas gempa bombing kita tengok dari hari ni. Banyak sekali gempa bombing. Acak sekali gempa bombing. Banyak tempat gempa bombing hari ni. Di antaranya tsunami. Tsunami tu gempa bombing juga. Tu. Hak gempa bombing saja darat teh, hak gempa bombing dalam laut jadi tsunami. Tu pun panggil gempa bombing. Kenapa? Kerana benda saat ni 4-15 perkara ni ada dah. Ada dah nak ayat tu. Banyak kalau tengok banyak perubahan dunia di hari ni banyak sekali hak Nabi dak cerita. Benda pelik-pelik banyak tak pernah tengok. Kadang-kadang orang. Kadang-kadang binatang rupa orang ada juga. Beranak tu rupa orang pun ada. Pelik. Tu. Tuhan tunjuk di akhir zaman ayat atas lagu tu lah. Sebab tu hari ni kita sama-sama muhasabah diri. Sama-sama kita pakat mikir, pakat buat amal banyak tobat. Mengaji kena mengaji juga ilmu agama tu banyak. Pesak tengok arti amalan kita betul tak betul hari ni. Pesak arti akidah kita betul tak dah hari ni. Kena ingat molek. Perbuatan kita, amalan kita. Betul tak? Fatihah kita betul tak? Tahiyat kita betul tak? Kunut kita betul tak? Baca dalam semaya betul tak? Takut bimbang, takut tak sah. Takut kita buat tak sah ilmu amalan kita. Ni ingat molek. Ngajilah. Lepas tu banyak bertobat kepada Allah Taala. Lepas tu banyaklah sumai-sumai kepada jariah ayat tu. Orang yang tak ada tu banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak istighfar dengan Allah Taala. Banyak kita boleh buat di hari ni. Tolonglah orang, jangan bahasa sombong, jangan bahasa tengok, jangan bahasa degi ayat tu hari ni. Kita kena rendah sekali. Rendah ni lah panggil, itulah panggil perangai Islam. Perangai Islam. Mun kaya ko, mu tengok mu kedebel kau tekak tinggi kau, tapi kita kena rendah. Mun kaya tolong orang, rendah kecek pem. Mu jangan kedebel, mu jangan gapo, jangan sentuh hati orang. Jangan menyakiti hati orang hari ni. Jangan buat orang tu sakit dengan kita, dengan sebab kita. Walau jangan bila mu sakit telinga dengan perkataan kita. Tu nak ayat kata di hari ni, tu dah kita. Kerana hidup tak lama dah. Tak lama kita nak pergi, ingat molek. Hari yang kita pergi orang mandi kita, ingat molek. Kita dah kaku dah. Kita duk kira siap dah. Maka hari itulah orang mandi kita. Orang mandi kita, cucu kita nak ayat tu. Allah gosok kita. Kita duk dia tak kata gapo, kelik pun dak, nyawa pun dak kita. Tu di hari akhir kita, tu di saat-saat kita kembali ke rahmatullah. Lepas pada tu dia mau pakailah baju 3 lapis. Kain putih semua nak ayat pakai yang bersih, kain putih. Lepas tu dia mau usung kita lah. Usung. Geletak kita duduk sore-sore. Dia mau asingkan kita daripada masyarakat. Dia mau asing kita daripada anak keluarga kita. Tak ada dah. Saing mari tak boleh tengok dah. Kita duduk dalam kubur dah. Duduk dalam tanah dah. Waris-waris mari pun tak boleh tengok dah. Baik dah siapa dia pun tak boleh tengok dah. Hari itulah hari kepergian kita. Hari yang kita sapi, hari kita yang berjalan tubik dari rumah kita dah. Bye-bye dah hari tu.
Kalau tok laki bye-bye ke bini dia, ke anak dia, duklah makmum, duklah hawe-hawe, duklah anak-anak semua, awal nak pergi dah, ayah nak pergi dah. Duklah molek-molek, jangan jadilah, jangan malah, jangan apa. Tu panggil pesan ni terakhir dah. Kalau bini pun dimaki juga. Mek nak pergi dah, mak nak pergi dah, umi nak pergi dah. Duklah anak-anak molek, duklah ngabah dia. Jangan terlupa kepada Allah Taala. Amal ibadat banyak, mak nak pergi dah, mek nak pergi dah, hari ni mek nak pergi dah. Mek tak kelik dah, dia berdoa ngatik kau mek. Paling hari tu juga tak ada dah. Ni hari yang kita selamat tinggal. Ni apa panggil amla ชีวิต ครั้งสุดท้ายdah. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah tak ada dah, kita sorry-lah. Tak ada pakai gapo, tenggak tak ada pakai gapo. Tak ada sikit habuk. Orang tak ingat ke habuk. Bahkan orang pakai ludah Elio dah, kita tenggak. Bahkan orang tak hadu dah. Bahkan lepas kita mati, dia mau cerita kita pula. Duk kecek hak kita pula. Mulah datuk tu, mulah datuk ni. Tu nak ayat tu. Orang pakai beci belakang. Orang beci lebih pada taik lagi nak ayat tu. Sebab tu tidak ada. Dalam jiwa kita tak ada tenggak. Tak ada takabur. Tak ada ujub, tak ada sum'ah, tak ada benda-benda tak comel. Sifat mazmumah tolak berlaku nak ayat tu. Carilah sifat mamdudah. Sifat mahdudah. Sifat mahmudah. Kita carilah sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang Allah Ta'ala kena, Rasulullah kena. Inilah kita sebagai umat dia, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibu-ibu, ayah-ayah, malam ni sekadar ni lah. Yang hamba boleh cerita kepada pakcik panggah kita semua ataupun saudara-saudari kita di mana saja berada nak ayat tu. Itulah kita tidak ada. Kita akan pergi dan kita akan hilang di dunia ni. Kita akan hilang di mata masyarakat. Kita akan hilang di mata ialah keluarga kita dan saing kita, sanak saudara kita nak ayat. Tak ada dah. Sebab itulah mohon ampun dan maaf apa tersalah silap nak ayat tu. Hamba banyak-banyak minta maaf. Dan sekiranya tersinggung, hamba tak ada niat apa, hamba niatnya untuk nak menyampaikan agama Allah. Semoga kita dapat muhasabah sama-sama diri kita nak menuju ke alam akhirat lagi ke datang. Maka hamba sekadar ni dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna salamatan fi kulli hal. Allahumma ja'alna salamatan fi kulli hal. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Allahumma inna na'udzubika min virus corona wa ghairihi minal amrad zahiran wa batina. Allahumma inna na'udzubika min virus corona ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min virus corona ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.